Perkara pertama yang anda perlu explore di dalam Human Resource adalah di bahagian configuration dahulu. So, di dalam configuration anda akan nampak ada satu button di bahagian atas sekali, iaitu Human Resource Management System Module Onboarding. Cuba klik kat bahagian itu. Dan cuba klik di bahagian button Start Now. Dan apa yang anda akan nampak, ada 8 step yang anda perlu buat, iaitu ada step pertama untuk set up company default time in dan juga time out, yang bermakna 8 step ni anda perlu buat dahulu sebelum anda menggunakan function-function lain yang ada di dalam Human Resource. Okey. Contohnya untuk step yang pertama, anda perlu set up company time in dan juga company time out. Di sini yang bermakna anda perlu letak bilkah waktu working hours bagi company anda. Katakan set up. Okay, and then saya akan masukkan bilakah waktu saya masuk bekerja dan waktu habis bekerja. Okay, and then di bahagian setting movement type import in attendance, di bahagian ini anda boleh pilih sama ada anda mahu semua jenis movement kategori untuk masuk di dalam record attendance ataupun hanyalah company purpose sahaja yang anda import masuk di dalam attendance punya reports. Dan saya tekan je button save. Okay, itu sahaja untuk bahagian step pertama dalam modul onboarding. Cuba klik balik di bahagian modul onboarding tadi. So, anda akan nampak step pertama. Kalau bila saya refresh, dia akan jadi OK. Sebab saya dah isi ya. Step yang kedua, anda akan tambah department. So, mengikut company anda perlu tambahlah apakah jenis-jenis department yang ada bagi company anda. Anda boleh tambah di bahagian ini. Contohnya kalau saya ada department yang Human Resource, so, saya masukkan itu. And then kalau ada education, saya boleh masukkan education. And then kalaulah department tersebut ada parent department di atas dia, so saya boleh assignkan mana-mana parent tersebut. And then saya tekan je button save. Alright, so then bila saya tekan back tulis, saya akan nampak semua jenis-jenis department yang ada bagi syarikat saya. So saya boleh delete, saya boleh edit ikut apa ya tuan dan puan nak. Contohnya saya nak delete yang mana saya tambah tadi sebab saya dah ada HR dah pun. Saya tekan je OK. Untuk edit dan delete anda boleh nampak di button hujung kanan sekali. Baik, itu saja untuk bahagian department. So saya go back ke onboarding tadi. Saya akan nampak step yang ketiga pula untuk tambah designation. So bila saya klik designation, saya tekan add new, open new tab. So designation pula adalah biasanya tugasan-tugasan di bawah department. So, mungkin saya boleh letak designation ataupun kalau bukan tugasan, saya boleh letak macam dia punya position. HR Manager contohnya. Designation. Saya klik on save. Tekan back tulis, saya boleh nampak apa yang saya tambah tadi, dia akan save di dalam ini. So nanti bila saya nak tambah record staff saya boleh pilihlah detail-detail tersebut dalam setting ini. So, saya delete balik. Boleh delete di bahagian ini edit ataupun nak delete. So saya pangkal, saya boleh go ke step yang keempat pula. So step yang keempat, saya akan tambah jenis ataupun add job classification. So di sini bila saya tekan add new, saya boleh letak apakah jenis-jenis classification yang di tempat saya bekerja. Biasanya mungkin ada executive, mungkin ada interns, mungkin ada contract, mungkin ada permanent. Contoh saya letak sini permanent. Saya tekan je button save. Saya tekan back tulis. So permanent dah ada, so saya boleh delete lah yang lama ni. So saya delete ni. So job classification ni pun ikut company anda. Mungkin berbeza company, mungkin berbeza lah istilah bagi job classification yang anda panggil. And then saya dah isi job classification, saya dah ada dah ini. So saya pangkal, saya go back ke dalam onboarding tadi. Now saya dah ada department, saya dah ada designation, saya ada job classification. Barulah saya boleh teruskan ke step yang kelima. Saya nak tambah staff. Okay, cuba untuk tambah staff, anda akan tekan ke button add new ni, open new tab. So di sini anda akan nampak inilah data-data yang anda perlu isi dahulu untuk tambah staff anda. Okay. Kalau jika ada gambar, anda boleh isilah, anda boleh uploadkan gambar staff tersebut. Masukkan nama, masukkan nombor staff, IC, date join je bila, supervisor jika ada, has overtime ataupun tak ada, job direct, indirect ataupun direct.
So kalau job direct, kalau yang direct ni adalah dia betul-betul bekerja bawah kita lah. Kalau yang indirect ni mungkin dia adalah agent. Maksudnya dia bekerja bawah kita tapi dia bukan secara tak langsung. Mungkin dia bawah syarikat lain tapi secara tak langsung dia kerja bawah kita juga. Okay, and then ada job status. So job status ni anda boleh pilih lah, ada permanent, contract, secondment dan sebagainya. Contoh saya pilih permanent sahaja. And then saya boleh pilih job classification, designation, current department dan juga current location. Yang saya dah tambah detail ni dalam setting tadi. Dan seterusnya ada probation information. So di sini anda perlu tick jika staff tersebut adalah bawah probation. So kalau anda tick, anda perlu masukkan berapa bulan probation and then bilakah tarikh confirm habis probation tersebut. And then gender. So di bahagian gender pula anda gender pilihlah lelaki dan perempuan. So ini adalah untuk bahagian personal information. So anda akan nampak ada bahagian gender, birth date, place of birth, race, region, nationality, marital status berdasarkan staff anda lah. So ini pun adalah berdasarkan apa yang anda isi nanti. And then ada information pula, anda boleh pilih lah antara staff ni dia pakai bank apa, masukkan bank account number dia, email, tag, non. So tag di sini adalah mungkin istilah yang mana anda senang nak kenal pasti dia. So anda boleh tak dalam tag ni. Baik, itu sahaja. Saya tekan je button save kat ujung kanan atas sekali. So kalau anda dah isi semua benda, anda bolehlah tekan save. So kalau macam ni kira saya tak isi semua kotak lah. So kalau anda dah tekan save, dia keluar hijau, your changes has been saved. Cuba anda tekan back tulis. Anda akan nampak rekod staff anda di dalam ini. So dalam ni anda boleh edit, anda boleh resign, deactivate, suspend, deactivate and unassign. So anda boleh view lah sama ada nak view semua staff bawah location semua ke, ataupun nak view staff yang bawah specific location, anda boleh view. And sama ada semua department ataupun certain department yang dah aktif ataupun yang dah resign. Dan begitu juga dengan status sama ada yang tengah suspend ataupun yang suspend dan juga yang tak suspend, dia akan show all status. Seterusnya di atas ni anda boleh nampak ini untuk tambah staff yang baru. Anda boleh download application, anda boleh download list of semua staff anda boleh download staff anda yang dalam courses. Juga anda boleh download design form untuk bagi staff anda. Baik, so saya pangkah. So saya go back ke dalam onboarding, saya boleh nampak step yang ke-6 pula, add leave types. So bila saya tekan add leave type, so bila saya tekan add leave type, so, saya tekan je button add new. So di sini saya akan tambah jenis-jenis cuti yang mana company saya ambil untuk staff saya. Cuba tekan back tulis sebab kat sini untuk sistem office central kita memang dah sediakan default cuti-cuti tersebut. So kalau anda nak delete, anda boleh delete. Kalau anda nak edit pun anda boleh edit. Contohnya kalau saya nak edit yang annual ni, saya tekan je button edit di bahagian ini. Tapi sebelum tu saya akan tunjuk di bahagian ini. Anda akan nampak leave type. So ini pun annual lah. Annual ke, emergency leave, hospitalization, maternity dan sebagainya. Ini adalah di bahagian description. Ini adalah minimum days to apply. So kalau anda nampak kat sini ada button, ada number positif, ada number negatif. Okay, positif di sini bermaksud adalah, contohnya kat sini dia tulis 3. 3 di sini maksud adalah 3 hari sebelum dia boleh apply. Bermakna untuk annual cuti ni, kalau contohlah dia nak apply cuti 3 hari esok, lusa tu lah 3 hari lah. So dia kena apply minimum hari ni juga dia kena apply. Kalau dia apply esok, dia tak boleh nak apply. Sebab apa? Sebab kat situ dia dah kira 2 hari sebelum. So ni tulis 3 hari sebelum minimum dia kena apply dalam sistem. Kalau yang negatif ni dia boleh cuti. Contohnya kalau dia cuti hari ni, okey, dia tak ada masalah untuk cuti hari ni. Tapi dia kena apply dalam sistem selewat-lewatnya 10 hari selepas hari dia cuti. Itu maksud negatif Okey, contohlah saya tekan edit di bahagian ini. So saya akan nampak nama cuti tersebut, description, dan saya akan nampak minimum days to apply. Saya boleh ubah kalau tak nak 3 hari, mungkin saya boleh letak 5 hari dan sebagainya. Gender saya boleh pilih sama ada cuti tersebut diberikan kepada lelaki dan perempuan ataupun cuti tersebut dibagikan kepada perempuan sahaja. Kalau yang annual ni saya akan letak not available sebab cuti ni diberi kepada lelaki dan perempuan. Leave allocation. So kat sini saya akan pilih sama ada cuti ni diberi by bulanan ataupun by 6 bulan ataupun by tahunan terus. Contohnya kalau saya bagi cuti ni 12 hari. Saya bagi cuti 12 hari. So kalau saya pilih annually, saya akan nampak bila saya proses cuti ni dia akan terus bagi 12 kepada staff saya. Kalau saya pilih monthly, cuti tersebut akan diberi setiap bulan. Contohnya kalau saya bagi 12 cuti dalam masa setahun,
Untuk bulan 1 dia akan dapat 1, untuk bulan 2 dia akan dapat 2, bulan 3 akan dapat 3 dan seterusnya. Okay, and then untuk for HR yang bahagian bawah ni anda akan nampak for HR admin use only. So kat sini adalah setting optional bagi cuti tersebut. Okay, contohnya yang pertama adalah for HR admin use only. So kat sini bermaksud kalau anda nak apply cuti tu mestilah di-apply oleh pihak admin sahaja. Staff tak boleh nak apply. So anda boleh tick di bahagian ini. And then kalaulah cuti tersebut balance tu boleh dibawa ke ada yang second pula, allow application even when balance has exhausted. So di sini bermaksud kalau cuti tu dia dah habis guna dah kosong, so dia tak boleh nak apply lagi. So anda kena pastikan anda tak tick di bahagian ini. So nanti bila kalau ada tick di bahagian ini, cuti dah habis, dah kosong, bila dia apply lagi sekali cuti, dia boleh apply. Kalau tak nak dia apply, pangkahkan. Pastikan jangan tick. And then cuti ni boleh dibawa ke hadapan. So kalau yang annual ni rasa boleh bawa ke hadapan, anda perlu tick di bahagian ini. Seterusnya calendar days leave. So untuk calendar days leave adalah di mana contohnya kalau dia apply cuti Isnin, Selasa, Rabu, hari Selasa tersebut adalah hari public holiday. Public holiday. So kalau anda tick di bahagian ini, dia akan kira sebagai 3 hari. Dia akan include sekali calendar days leave. So kalau asal company tu dia ikut ada company yang di mana dia punya setting dia macam itulah. Ada company yang di mana dia hanya kira 2 hari je sebab hari Selasa tu public holiday kan. So kalau macam tu anda perlu pastikan jangan tick di bahagian ini. And then cuti ni adalah annual leave. So cuti annual kita pastikan kita tick kat bahagian ni. So and then ada allow staff under probation to apply this leave. So kalau staff tu under probation dia boleh apply cuti tersebut. Anda boleh tick di bahagian ini. And prorate untuk newly joined staff. Saya boleh tick. And then expect leave adalah annual leave, adalah cuti yang berbayar. Saya pastikan saya tick. And then kat bahagian ini leave tak parent adalah contohnya kalau cuti annual ni, biasanya cuti annual tak sesuai. Mungkin cuti medical lah. Cuti medical biasanya kalau ada certain company yang di mana bila dia apply cuti medical, dia akan tolak sekali-sekali. Dia akan tolak sekali annual. So kat situ anda perlu letakkan parent ni sebagai annual. Yang di mana kalau staff tu apply cuti medical, dia akan tolak sekali cuti annual. So kalau yang annual di sini saya rasa tak adalah sebab dia akan tolak annual saja. So saya kosongkan kat bahagian ni and then saya tekan je button save. Alright. So macam itulah cara untuk anda settingkan leave type. So setting yang sama untuk semua cuti. Anda tekan edit untuk mana-mana cuti yang berkenaan, anda boleh ubah setting-setting dia. Now saya go back. Saya akan pergi ke bahagian nombor 7 pula, iaitu setup leave entitlement policy. So saya klik on setup. So di dalam ini saya akan letak jenis-jenis polisi yang dimana cuti-cuti tersebut mungkin berbeza ikut company. Contohnya kalau cuti annual ni saya letak annual, leave type letak annual. And then job classification. So cuti annual ni saya mungkin dia punya syarat dia adalah untuk semua department lah, ataupun untuk semua job classification. Cuti ni adalah untuk semua job classification. Saya letak all. And then saya akan letak year of service start bermula dari 0 hingga 1. Bermaksud kat sini, setahun dia bekerja, annual dia akan dapat sebanyak 8 hari. Itu maksudnya. Faham And then limit dia spring forward, mungkin kita boleh letak untuk hari pertama ni mungkin tak ada limit lah. Untuk period pertama ni mungkin tak ada limit lah. And then kita tambah lagi satu annual, off lagi sekali. And then sambung pula year of service end ni 1. And then kita letak sini sebagai 5 tahun 5. So mungkin bila period dia bekerja lebih daripada setahun, mungkin dalam jarak dia setahun hingga 5 tahun tu, dia akan dapat cuti annual sebanyak 10 hari. Limit dia kita letak limit lah, mungkin 4 hari ke. Okay, faham? Okay, and then seterusnya untuk annual, lagi sekali saya letak all. Saya sambung pula yang 5 ni. And then ini adalah saya letak kalau 5 tahun dan ke atas, infinity lah. Saya letak 99 kat sini. So kalau 5 tahun dan ke atas, saya letak sebagai 12 hari bercuti. Limit dia to bring forward, saya letak 6. Okay, begitu juga dengan cuti yang lain-lain. Ini adalah untuk annual. Kalau anda nak tambah untuk cuti lain, anda boleh tambah di bahagian ini. Untuk medical pula, contohnya 0 hingga terus infinity saya letak. And then saya bagi cuti medical sebanyak 5 hari. Dan saya tekan je button save untuk save. Alright. Bila kita tekan save, kita nampak ada untuk
untuk job classification kontrak ni bagi annual, untuk setahun dia bekerja kosong hingga infinity dia akan dapat 8 hari dan sebagainya. So ini adalah setting kedua untuk kita berikan cuti. Seterusnya adalah setting yang terakhir di dalam HRMS. Anda akan nampak generate leave entitlement. So di sini anda hanyalah tekan button ini sahaja untuk di mana anda generatekan cuti tersebut kepada staf anda berdasarkan setting anda buat dalam step yang ke-6 dan juga step yang ke-7. Okay, dari sini anda akan tekan button create entitlement for staff. Bila anda tekan button tersebut, cuti-cuti tersebut akan diberikan kepada staf anda. So seperti yang anda nampak. So kalau anda ada 10 staff, 10 staff tersebutlah akan dapat cuti berdasarkan setting anda buat tadi. So ini adalah one time settings. So kalau mana staff, biasanya kalau anda first nak buat untuk HRMS ni, anda perlu buat dari sini lah untuk memastikan staff tersebut akan dapat cuti yang diberikan oleh anda kepada dia. Baik, so kita pangkar. So itu sahaja dalam bahagian onboarding, setting-setting awal dalam HRMS yang anda perlu explore ataupun anda perlu buat lah. Seterusnya, kita akan pergi ke main function yang nombor 1, iaitu di bahagian staff. So untuk bahagian staff anda boleh tekan ke address book. So ini adalah display yang di mana anda boleh nampak nama staff anda, department, designation, in summary lah anda boleh nampak staff number, staff supervisor, email dan contact details kalau ada. Juga anda boleh nampak dashboard. Anda boleh nampak expiration monitoring. So dalam expiration monitoring anda boleh view staff anda yang dalam tempoh 30 hari nak expired, yang probation tadi, dan juga kontrak. Dan juga anda boleh nampak turnover chart. So kalau dalam company anda tu berapa ramaikah yang baru join, berapa ramaikah yang dah resign. Seterusnya jika anda tekan di bahagian view list overall, anda akan nampak setting yang mana kita dah buat tadi. So kat sini anda boleh view lah semua senarai staff-staff anda yang tengah bekerja dalam company anda. Untuk tambah staff yang baru, anda boleh tekan add new. Ini adalah untuk tambah staff yang baru. Dan jika anda mahu import senarai staff anda, mungkin ada 100 staff, anda boleh tambah satu-satu daripada sini, ataupun anda boleh import masuk dalam sistem daripada sini. Hanya tekan button Excel ni lah untuk dapatkan format Excel tersebut. Contoh format tersebut anda boleh klik di bahagian ini. So ini adalah contoh format Excel yang di mana anda perlu isi. So lepas anda dah isi, anda boleh import dia masuk berdasarkan apa yang anda paste di bahagian ini. Okay, so bawah sekali anda boleh nampak staff summary. So berdasarkan nama staff tu anda boleh nampak dia punya claim, dia punya advance. Alright, seterusnya kita akan pergi ke bahagian leave. So di bahagian ini anda akan belajar cara-cara untuk submit cuti, submit leave kepada admin lah. Sama ada staff yang akan applykan untuk dia untuk submit cuti ataupun admin yang akan applykan cuti tersebut kepada staff. So contohnya bila anda tekan leave, go ke my leave. Ini adalah cara untuk anda submit cuti untuk diri anda. Kiranya yang diri anda tu saya masukkan adalah nama pemegang akaun ni. So bila saya tekan sini leave, saya akan go ke bahagian my leave, go ke apply leave. Okay, dan saya akan pilih cuti jenis cuti yang saya ada. So kat sini bila saya tekan, saya akan nampak cuti-cuti yang available untuk saya sahaja. Yang orang lain saya tak nampak. Contohnya saya nak apply cuti annual. So saya pilih tarikh berkenaan 17 hari bulan. All day, and then reason saya letak personal lah. Dan saya tekan je button save. Bila saya tekan button save, status adalah akan jadi pending. So bila jadi pending, saya perlu dapatkan approval daripada saya punya supervisor ataupun daripada pihak admin lah. So admin dia akan ada setting untuk approvekan cuti-cuti oleh staff dia. So daripada sini, bila saya dah apply cuti, admin lah yang akan approvekan. Contohnya kalau admin nak approvekan, anda boleh ke bahagian approve leave ataupun di bahagian view list overall. So bila saya tekan view list overall, saya boleh nampak daripada sini cuti yang saya apply tadi. And then saya boleh approvekan melalui button ini. Alright, telah pun di approve. So begitulah caranya cara anda nak apply cuti di dalam sistem. Sama ada nak applykan daripada untuk personal ataupun nak applykan sebagai admin. Untuk admin pula, anda boleh apply daripada sini. Just tekan button add new. So daripada sini anda boleh nampak. So anda akan pilih nama staff.
And then saya pilih cuti yang diberikan kepada staff tersebut. And then saya pilih start date, bilakah cuti tersebut. Contoh 17 juga. Reason personal. And then di bahagian ini adalah setting yang di mana akan display hanyalah untuk admin sahaja. Iaitu anda boleh nampak send email. So contohnya kalau saya dah apply cuti tersebut, dia akan dapat email lah yang menandakan saya dah apply cuti untuk dia. Dia nama orang yang apply cuti ni. So kalau saya buat yes, dia akan dapat email. And then auto approve. So kalau katalah kalau saya apply di cuti ni, dia akan terus approve. So saya boleh buat yes, auto approve. And then validate minimum day. So katalah tadi kalau saya apply cuti tersebut, dia mesti kena apply sebab lewatnya 3 hari sebelum. Kalau saya apply hari ni juga, 13 hari bulan, dia tak akan boleh lah dalam sistem sepatutnya. Tapi kalau sebagai admin, anda boleh bypass security function tersebut. Contohnya kalau validate minimum day, saya buat no, saya boleh apply juga hari ni juga. Walaupun saya set tadi 3 hari sebelum. Validate balance available. So kat sini kalau saya buat yes, saya akan tolak cuti balance yang ada. Macam sini sehari dia akan tolak jadi sekosong nanti. So kalau saya buat no, dia tak akan tolak cuti yang available. Bermakna kalau ini sesuai untuk kita kalau kita nak buat backdated punya cuti. Okay, dan saya tekan je button save. Cuti tersebut akan jadi approve. Macam ni saya baru apply tadi. Sebab saya buat tadi auto approve. Ya, ini hanyalah untuk admin view. So admin view anda akan nampak daripada sini. Overall view list. Kalau yang untuk personal, untuk diri sendiri, saya akan nampak by personal my leave. So dalam personal my leave anda boleh nampak calendar view, cuti yang saya apply dalam bentuk kalender. And then saya boleh nampak cuti-cuti yang saya pernah apply sebelum ni dalam my leave. Button apply untuk apply cuti. Dan button my entertainment, cuti-cuti yang saya ada sekarang. Dan seterusnya adalah bahagian overall pula. Anda boleh nampak view list. So anda boleh nampak senarai cuti-cuti yang di-apply oleh staff anda. Anda boleh applykan cuti untuk staff anda di bahagian add new. So bahagian ini adalah setting-setting yang kita dah buat dalam onboarding tadi. Iaitu kalau anda pergi ke leave type, view list. So ini adalah yang step yang ke-6 tadi dalam onboarding. So ini step yang kedua dalam onboarding. Iaitu step yang kedua dalam onboarding tadi. And then step yang terakhir dalam onboarding yang ini, generate. So itulah sahaja dalam modul leaves bagi HRMS. Seterusnya kita akan go ke bahagian courses. So dalam courses ni adalah khas untuk training staff anda. So dalam macam kalau anda panggil courses, anda boleh panggil go ke bahagian inilah. Kalau yang training, so training pun dalam sistem kita panggil sebagai courses. Okay, perkara pertama yang admin perlu buat adalah admin perlu tambah dahulu jenis-jenis training ataupun courses bagi staff tersebut. So dari sini mungkin saya akan tekan button add untuk tambah. Dan saya akan masukkan nama courses tersebut ataupun training tersebut, education, dan siapakah yang nak dikontak mengenai event tersebut ataupun training tersebut, nombor telefon dan juga email. Seterusnya sama ada staff boleh apply ataupun tidak. Kalau yang seterusnya adalah internal training ataupun external, sama ada training tersebut berbentuk dalam office kita ataupun training di luar, anda boleh letak di sini, internal ataupun external. Seterusnya perikutkan anda boleh letak apakah perkara-perkara yang wajib perlu required lah yang perlu bawa untuk training tersebut. Dan siapakah jenis targeted people bagi training tersebut. Di sini adalah course session, so anda boleh letakkan waktu-waktu course tersebut. Contohnya kalau aktiviti tersebut, training tersebut berlangsung pada pukul 8 hingga pukul 9. Saya letak di sini sampailah pukul sinilah saya letak contohnya. Ini saya letak location. Contohnya saya letak Bangi. Saya letak nama training tersebut. Alright, and then jangan lupa untuk tick button allow apply. Contohnya kalau ada lebih daripada satu session, anda boleh tambah satu lagi di bahagian ini. So tambahlah Bangi juga. And Firdaus. Selesai je ini, anda boleh tekan button save. So tapi anda perlu pastikan anda dah ada nama, description, contact person, contact number dan juga email. So tekan je button save, dia akan jadi changes have been saved. So bila anda dah save, anda boleh tekan back to list. So anda boleh nampak senarai training yang anda dah save tadi. So katalah kalau anda nak apply kan kepada staff anda boleh klik di bahagian details.
So anda boleh applykan bagi staff-staff mana yang anda nak applykan lah. Contohnya saya nak applykan staff saya untuk pergi ke training tersebut. Saya tekan je button apply. So saya boleh nak letak nama staff tersebut. Contohnya yang bernama ni, invite staff, dan saya tekan je apply. So, bila saya tekan apply, saya perlu approve ataupun reject lah yang saya applykan untuk staff tadi. So dia approve, saya approvekan. Alright, so kiranya staff tersebut dah dapat ataupun dah pergi ke training itu. So bila dah pergi ke bahagian courses, view list, anda boleh nampak setiap application daripada staff anda ataupun setiap application yang anda applykan untuk staff anda akan nampak di bahagian ini. Ini untuk bahagian courses ataupun bahagian training. So anda boleh nampak kalau yang ini supervisor, anda boleh applykan untuk anda punya supervisor. Ini adalah untuk bahagian admin. Ini adalah untuk diri kita sendiri, personal. So untuk personal pun anda boleh applykan cuti training tersebut untuk diri anda. So cara untuk apply sebagai personal, kena apply training untuk diri anda boleh apply daripada sini. Tekan detail bawah button actions. Dan contohnya saya nak pergi ke training tersebut, saya tekan je button apply. Okay, ni saya dah pergi, so katalah saya apply untuk lain pula. Ya, inilah satunya. Dan saya apply, saya hanya tekan button apply sahaja. So bila saya tekan apply, okay, inilah kod. Okay, then okay, untuk apply saya boleh tekan button apply. So bila saya tekan apply sahaja, dia akan terkeluar button your changes has been saved. So perlulah admin akan approve ataupun reject di bahagian ini. Right, so itu saja untuk bahagian courses. Seterusnya untuk bahagian attendance pula. So di sini anda akan nampak adalah button untuk check in dan juga button untuk check out bagi anda punya staff. So katalah kalau staff anda ada check in, check out berdasarkan sistem Office Central. So anda boleh guna daripada button ini sahaja. Contohnya untuk check in, anda boleh tekan button check in ini. So dia akan nampak location, masa. So anda hanya tekan button check in ini sahaja. Terus record check in tu akan masuk dalam record attendance. So check in di sini dan juga check out di bahagian ini. Sebagai admin anda boleh nampak di bahagian ini. Sebagai admin anda boleh nampak report-report tersebut di bahagian ini. Attendance, overall dan juga daily. So anda boleh nampak untuk hari ini staff siapa yang dah join. Staff mana yang dah check in dan juga check out. So segala report anda boleh peroleh daripada sini lah. Overall sama ada report yang harian, yang mingguan, bulanan ataupun report by staff. Import attendance by Excel. So di sini kalau anda ada record Excel, record attendance by Excel, anda boleh import dia masuk dalam sistem. Tapi kena follow format ini. So inilah format untuk import attendance. Okay, and then seterusnya anda boleh nampak yang device, anda boleh nampak ini adalah untuk bahagian report lah yang anda boleh keluarkan dalam bentuk PDF. Tekan list dan klik on download sahaja untuk keluarkan dalam bentuk PDF. Okay, so itu saja untuk bahagian movement. Seterusnya, so itu saja untuk bahagian attendance. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian movement. So di dalam movement anda akan belajar cara untuk submit movement. Contohnya kalau saya nak submit movement untuk diri saya boleh, ataupun saya nak submit movement untuk staff saya pun boleh juga. So yang pertama kita akan submit movement untuk diri kita sendiri. So saya akan pergi ke bahagian movement, my movement, and then submit. So di bahagian ini saya akan letak kategori jenis apa. Contoh company purpose. And then kalau saya ada project, so saya boleh letak movement ni bawah project yang mana. Okay, and then katalah kalau saya punya movement start tu pada hari ini pukul 9 hingga pukul 1. Purpose saya letak meeting. Okay, dan siapa yang nak di contact, mungkin saya letak Gmail, contact number, contact email. Okay, katalah macam ni. Contact details, siapa yang nak, kalau detail dia bukan dia nombor dia lah, saya letak je. Dan address di mana, saya tak bagi. Dan saya tekan je button save. Alright, so bila saya dah tekan save, kiranya saya dah submit movement lah untuk admin saya. Pihak admin boleh nampak saya tak check in, mungkin saya tak masuk office, tapi saya submit movement. So dia boleh tahu mungkin saya ada meeting di luar.
So itulah penggunaan untuk submit movement. So anda boleh submit movement untuk diri anda. Anda boleh submit movement untuk supervisor anda. Kalau supervisor anda keluar, anda sebagai supervisor, anda boleh submitkan untuk dia. Ataupun kalau sebagai admin, anda boleh submitkan movement untuk staff-staff anda. Sama je cara dia. Alright. So itulah sahaja function-function yang ada di dalam HRMS.